Okey Encik, saya nak tanya kalau makanan habis awal, pihak Encik boleh sediakan makanan last minute tak? Hello everyone, itu adalah pertanyaan biasa untuk para pengantin yang pertama kali jumpa kita. Okey, dan dia akan tanya, saya tak tahu berapa jumlah tetamu saya, tapi kalau kata ramai dan makanan tak cukup, Encik boleh sediakan saya makanan last minute tak? First thing first, jangan sesekali lagi tanya soalan itu pada mana-mana catering. Sebab apa? Macam aku selalu cakap, dalam dunia ni tak ada orang yang baik semuanya. Okey? Akan ada catering yang bermasalah, akan ada wedding planner yang bermasalah. Alright? Jadi itu sebenarnya adalah trapping question. Okey? Di mana kau telah menjerumuskan diri kau dalam mara bahaya disebabkan soalan itu. Kenapa? Pertama, wedding planner ataupun marketers yang mendengar soalan itu akan tahu yang korang sebenarnya adalah orang-orang yang tak berapa berpengalaman buat majlis kahwin. Okey, maknanya tak ramai lagi tak uruskan ramai lagi. Tak ada adik-beradik yang dah kahwin ke, ataupun first wedding dalam family ke, kan? So dia dah tahu benda tu. Jadi memang dia boleh ayam-ayamkan kau saja. Alright, apa yang dia buat sebenarnya? Contoh, okey, ni benda paling senang sekali. Apa yang main point dia adalah tak ada catering yang boleh sediakan makanan last minute. Kalau kata dia boleh sediakan makanan emergency, maybe sebab dia memang buat bisnes besar, masak 24/7. Second, mungkin sebab kitchen dia tak pernah berhenti memasak. Ataupun third, maybe sebab diorang ada restoran, jadi diorang ada kitchen yang sentiasa actively memasak. Okay? Selebihnya, jika dia hanyalah entity catering yang biasa, tak ada, benda ni tak wujud. Okay? Apa je yang dia buat? Let's say kau order makanan 300 packs, yang sampai dekat event cuma 200 packs je. Okay, 100 packs lagi tu dia simpan sekejap. Dia simpan dekat mana? Dia simpan dalam lori dia ke, dalam van dia ke, dekat rumah-rumah dia yang terdekat ke. Itu yang dia buat. Yang sampai dekat space hanyalah 200 packs sahaja. Bila 200 packs ni total habis, okay, total habis dekat sini bermaksud dalam stok habis, dekat meja buffet pun licin. Okay. So dia akan wakil dia punya leader lah kononnya tu, akan pergi kat tuan rumah. Dia akan cakap, okey encik, makanan dah habis, tapi tak apa, jangan risau, sebab pengantin ada cakap dekat kita pasal makanan emergency. Pengantin dah suruh kita standby makanan emergency. Makanan emergency ada, tapi encik kena bayar dulu. Alright. Okay, makanan tak cukup ni adalah dalam Malay wedding ni memang malu 7 keturunan lah orang kata. Kalau kata makanan tak cukup, kau memang 7 keturunan, memang malu, memang semua orang ingat tu wedding anak orang tu hari tu makanan tak cukup, macam tu. Okay? Dan dalam keadaan yang sangat panik macam tu, sebab makanan memang licin terus ni, dia tak bagi hint, tak bagi apa, makanan terus licin, orang akan bayar. Berapa yang dia minta masa tu? RM15 per packs, RM20 per packs, RM25 per packs, orang akan bayar. Okey, dan elok je awak bayar, sejurus je awak bayar, tak sampai 10 minit lori dia sampai, datang bawa makanan yang konon-kononnya emergency tu, padahal kau sebelum tu dah bayar 300 packs dah. Okey, so ada 3 benda yang tidak logik di sini. 3 benda yang tak logik kat sini. Yang pertama, tiada sebab untuk satu-satu catering nak masak lebih. Okey, tak ada sebab. Kenapa dia nak kena masak lebih? Buat apa dia nak masak lebih tu? Buatnya kalau tetamu awak sememangnya 200 je, and makanan tu cukup-cukup je, orang semua tak datang wedding kau, memang cukup 200 tu. Jadi buat apa dia nak buat dengan makanan lebih tu? Nak simpan, nak carry forward. Pengotornya kau. Kata catering besar hebat sangat kan, tapi takkanlah makanan main carry forward kot. So tiada sebab satu-satu catering untuk masak lebih. Alright, tak ada sebab. Okey, tapi yang kedua, kalau katalah betul lah dia ni masak ekstra, memang suka sangatlah masak ekstra 100 pack semata-mata kan, belum tentu orang nak bayar kau, tapi sahaja je lah masak ekstra, sebab kau pun dah telan duit dia 300 packs kan. Tapi yang ni tak apalah, kau nak masak ekstra lah kononnya tu. Masakan ekstra sepatutnya terus disejuk bekukan. Okey, bukan pergi kepam dalam lori, dalam van kau, dalam kereta kau, biar berpanas berkepam. Apa jadi dengan makanan tu? Contaminated dah.
Okay? Dan kalau betul lah kata kalau kau bekukan makanan kau dalam masa 10 minit, dekat mana kau defrost? Bila kau defrost? Macam mana kau defrost? Okay? So, itulah dia. Tiada sebab untuk catering nak masak ekstra. Yang ketiga, kita sendiri boleh fikir logik makanan emergency. Kita tengah cakap pasal soal makanan kecemasan tau. Nasi putih dengan ayam goreng berempah pun dah 1000 rahmat dah. Tapi kalau yang sampai dekat majlis kau tu adalah sebiji macam apa yang kau order. Kalau kau order yang awal tu, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak kari, pajeri nenas, papadum, yang sampai yang 100 yang extra tu, full setnya sama. Ayam masak merah, daging masak kari, pajeri nenas, papadum, elok je susun. Lepas tu rasa-rasa ni sama je, ni bukan masak asing ni. Ni dalam kuali yang sama ni. Di manakah logiknya itu, tuan-tuan dan puan-puan? Okay? So, sebab itulah saya selalu cakap tiada catering yang boleh sediakan makanan emergency. Kau ready je lah, get ready je lah nak kena scam. Kalau ada satu-satu catering cakap dekat engkau, kita boleh sediakan makanan emergency dengan yakinnya. Jadi, bila berlaku situasi makanan tak cukup ni kan, apa yang aku selalu cakap adalah staff aku bukan budak sekolah. Okay, staff aku tak pernah ambil budak sekolah untuk kerja dengan aku. Sebabnya aku perlukan kematangan dan daya pemikiran kritis yang maksimum. Alright? Jadi aku mahukan seseorang yang biasa bekerja dan matang dalam bekerja. Okay? Ada je budak sekolah kadang yang nak join, which is macam okay lah. Selalunya anak-anak kepada abang-abang yang biasa ikut ni. So aku okay lah, aku accept sebab bapak dah ada dekat situ. Tapi kalau a group of school students datang kat aku kata, abang boleh tak kita nak part time macam ni? Oh no. Nanti kau banyak main je. Dah datang satu group kan. So mereka ni adalah mereka yang biasa bekerja dengan kita dan memang ikut cara kerja kita selama dah beberapa tahun lah. Okay? Apa yang kita boleh buat hanyalah inform sahaja tuan rumah sekiranya kita rasa flow tetamunya masih lagi laju sedangkan stok makanan yang tinggal semakin berkurang. Stock adds gas flow. Okay, again, stok makanan tadi adds gas flow. Adakah laju lagi pressure-nya? Pressure tetamu tu lah, flow tetamu tu masih laju ke tidak ataupun dah slow? Kalau dah slow, kita tak akan panikkan customer dah. Selalunya kita berjaya bagi tahu, inform pada customer setengah jam ke 45 minit sebelum makanan dia total habis. Okay? Dari point kita bagi tahu customer dalam masa setengah jam, dalam masa 45 minit saya rasa makanan awak akan habis. Okay? Dari point itu dah jadi tugas tuan rumah sendiri untuk cari makanan sendiri, makanan sambungan dari luar dan pergi cari sendiri. Pihak kita tidak akan membelikan dulu untuk customer. Semestinya kita tidak memasak, kita tak buat makanan emergency, masak kat situ ke apa ke. Dan kita juga tidak buat proses belikan dulu untuk customer. Sebab nanti ni aku nak cerita lah ni kan. Kita orang bertahun-tahun dah buat bisnes. Jadi kita orang taklah mudah sangat kena tipu, kena cong dengan customer. Okay? Kalau you cakap you takut kena tipu dengan catering, orang catering lagi lah banyak berpuluh-puluh kali dah kena tipu dengan customer. Okay? Kita pernah belikan dulu, dan then lepas tu bila kita tunjuk receipt, tak percaya. Kata kita adjust receipt. Kenapa mahal sangat? Kenapa sampai 400-500 ni? Dah dalam keadaan emergency tu, kau fikir apa? Siapa je yang jual nasi dengan time-time macam tu? Sasahlah kedai mamak je yang jual. Mamak nasi satu skop kau ingat berapa? RM1.50. Mamak nasi satu skop RM3. Ayam tu berapa ringgit pula? RM5-6. Lepas tu kata kita tipu pula. Sejak daripada kes tu, saya memang kata tak ada. Kita tak akan belikan, kita tak akan apa, pergi cari sendiri. Ataupun kalau itu juga, sebab ketika itu adalah bergantung kepada keputusan tuan rumah lah. Ada tuan rumah yang memangnya akan actively terus pergi cari. Ada tuan rumah pula yang akan jemputlah ya, makan je lah apa yang tinggal ni, ini je lah yang ada, makanlah ya. Macam kita orang masa tu macam, okay, suka kau nak beli, kau pergi beli. Kau tak nak beli, sudah. Macam tu lah. Tak adanya lah kata apa. Sebab benda ni semua bergantung kepada individu kan. Memang ada tuan rumah yang memang akan pergi eager pergi beli takut makanan tak cukup ni. Tapi ada juga tuan rumah sebab benda ni balance lah bagi aku, 50-50. Ada juga tuan rumah yang memang macam bila tak cukup makanan tu, kita dah inform banyak kali. Sebab aku pula yang panik bagi pihak dia kan.
Dia akan cakap kat kita, tak apalah, tak apalah, ini je lah rezekinya, tak apalah, biarlah, ini je lah, cukup lah ni, macam tu. Ada juga yang lepas tangan macam tu. So ianya bergantung kepada keluarga masing-masing. Alright, so itu adalah poin-poin yang paling penting untuk korang yang tertanya-tanya tentang apa yang terjadi kalau makanan tak cukup. Alright, bye-bye.